rasa orang kat luar ni masih tak faham sebenarnya. Orang kata kenyataan Azalina dan Anwar ni bercanggah. Orang kat luar ni masih tak faham tentang status Hakim Nazlan. Azalina kata bersalah, Anwar kata tak bersalah. Okey. Orang masih tak faham. Cuba Tok jelaskan. Cuba baca balik apa yang Datuk Seri Azalina cakap, kan? Bila Datuk Seri Azalina ditanya tentang kedudukan Hakim Nazlan, jawapan Datuk Seri Azalina ialah mengikut SPRM, Hakim Nazlan telah melanggar Kod Tata Etika Hakim 2009 Seksyen perkara 8 dalam kurungan 1A. Ini kenyataan Datuk Seri Azalina. Ada tak Datuk Seri Azalina sebut bahawa Hakim Nazlan telah melanggar tata cara jenayah ataupun melanggar penal code ataupun melakukan kesalahan jenayah? Tak ada. Kerana Datuk Seri Azalina merujuk kepada kenyataan SPRM berhubung penglibatan Nazlan dalam kes SRC International dalam keadaan dia mempunyai konflik kepentingan. So, Datuk Seri Azalina merujuk kepada kes konflik kepentingan. Dia merupakan Head of Corporate and Legal Affairs Maybank. Dia merupakan General Counsel Maybank. Dia merupakan Company Secretary Maybank. Dia hadir dalam mesyuarat-mesyuarat dalam usaha menubuhkan SRC International itu sendiri. Tetapi bila dia menjatuhkan hukuman, kan, dia menyebut bahawa Datuk Seri Najib bersalah. Niat Datuk Seri Najib menubuhkan SRC International itu sendiri pun sudah salah. Itu ada dalam Judgement Nazlan. Jadi Datuk Seri Azalina merujuk kepada kes Nazlan gagal untuk mengisytiharkan konflik kepentingan dia. Tetapi bila PMX ditanya soalan di dalam Dewan Negara, dia menjawab dua soalan. Satu soalan berhubung dengan kes 1 juta ringgit lebih masuk ke dalam akaun Maybank Hakim Nazlan melalui 11 transaksi. Yang dedahkan ni pun geng Perikatan Nasional Raja Petra. Mungkin dengan sengaja suruh kita masukkan benda ni dengan maklumat palsu, kan? Supaya nanti ianya akan jadi loopholes bagi membolehkan Hakim Nazlan itu terbebas, dan akhirnya yang menanggung kesusahan ialah Datuk Seri Najib. Tetapi bila disiasat oleh pihak SPRM, bila ditanya oleh pihak SPRM dari mana datang duit 1 juta lebih melalui 11 transaksi yang masuk ke dalam akaun Hakim Nazlan, kemungkinan besar Hakim Nazlan telah memberikan jawapan yang munasabah, sehingga kan SPRM berpendapat bahawa Hakim Nazlan tidak ada melakukan sebarang kesalahan jenayah berhubung duit 1 juta ringgit. Maknanya duit ini bukan daripada duit yang diceritakan oleh Raja Petra, datangnya daripada Jolo. Bayaran tu datang daripada Jolo. Itu sebabnya Peguam Datuk Seri Najib sendiri telah menarik balik. Dia ada mengemukakan beberapa bukti baru, tetapi maklumat tentang Hakim Nazlan menerima duit lebih 1 juta ringgit ke dalam akaun dia melalui 11 transaksi ini telah ditarik balik oleh Peguam Datuk Seri Najib. Jadi kenyataan PM ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung dengan perkara ini, Hakim Nazlan tidak melakukan kesalahan jenayah, ialah merujuk kepada kes duit 1 juta masuk ke dalam akaun dia. Disiasat oleh SPRM, tak ada kesalahan jenayah. Kalau SPRM mendapati duit ini betul daripada Jolo, memang kenalah Hakim Nazlan. Memang kenalah Hakim Nazlan. Okey? Ini pertama.
Itu belum lagi kita jawab yang lain. Apa pula cerita dengan duit yang masuk dalam akaun suami Zeti dan anak dia? 715 juta. Apa pula jadi dengan kes yang masuk duit 85 juta ke dalam akaun Nur Muhammad Yaakob, orang yang telah menyediakan cabinet paper? Menyediakan cabinet paper untuk kerajaan mempertimbangkan duit KUAP dipinjamkan kepada SRC International. Ini belum kita cerita. Kita letak tepi dulu. Okey. Kemudian PM lepas dia cakap pasal SPRM punya kenyataan untuk jawab isu duit 1 juta. Ini kita kena faham. Isu kedua, isu yang jawapan pihak SPRM yang dibaca oleh Datuk Seri Azalina di Parlimen, yang mengatakan bahawa Hakim Nazlan ada salah laku melanggar tata etika hakim 2009. Okey. Ini jawapan yang Datuk Seri Azalina bagi. Kenyataan tu dibuat oleh SPRM. Okey. Datuk Seri Azalina baca saja. Dalam konteks ini pula, PM membaca keputusan yang telah dibuat oleh Ketua Hakim Negara. Kenapa? Kenapa PM baca keputusan yang telah dibuat oleh Ketua Hakim Negara? Sebabnya, bila SPRM beritahu Hakim Nazlan langgar kod tata etika hakim. Siapa yang ada kuasa untuk mendakwa Nazlan? Boleh tak Peguam Negara dakwa Nazlan? Tak boleh. Sebab dia hanya langgar kod tata etika hakim. Jadi siapa yang ada kuasa? Yang ada kuasa Ketua Hakim Negara. Kerana lembaga disiplin hakim, ataupun boleh kita panggil sebagai Tribunal Kehakiman. Hanya Tribunal Kehakiman yang boleh memanggil hakim, membicarakan hakim itu di atas kesalahan tata tertib, pelanggaran etika. Jadi itu sebab PMX baca keputusan Tengku Maimun yang mengatakan bahawa Hakim Nazlan, kedudukan dia, di mana dia bekerja sebelum dia menjadi hakim, tidak ada kena-mengena dengan kes SRC International. Itu keputusan hakim yang menjadi Ketua Hakim Negara. Takkanlah PMX nak kata, oh saya tak berpuas hati dengan jawapan yang diberikan oleh Ketua Hakim Negara. Tak boleh. Dia Ketua Negara. Maka jawapan yang dia berikan, Ketua Hakim Negara telah pun menjawab isu tentang penglibatan Nazlan yang dikatakan melanggar Kod Tata Etika Hakim 2009 Perkara 8 dalam kurungan 1A. Jawapan Ketua Hakim Negara, dia cuma baca. Jawapan Ketua Hakim Negara ialah ini, sekian. Bukan maknanya Datuk Seri Anwar mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa Datuk Seri Najib bersalah. Tak ada. Dia cuma cakap kerajaan menghormati keputusan yang dibuat oleh Ketua Hakim Negara. Takkan Datuk Seri Anwar nak kata kerajaan tak menerima keputusan yang dibuat oleh Ketua Hakim Negara. Apa akan jadi pada negara ni? Bila Perdana Menteri pun tak yakin, tak percaya dengan sistem kehakiman. Apa kita nak buat? Kita tukar Ketua Hakim? Boleh, tak ada masalah. Ada loopholes. Bila mana dalam buku Justice in Wilderness, Tan Sri Tommy Thomas menulis bahawa pelantikan Ketua Hakim Negara, yang pertama Richard Malanjun dan yang kedua zaman PH Tengku Maimun, adalah daripada cadangan dia sendiri. Itu dah loopholes, bahawa pelantikan itu tidak melalui cadangan yang dibuat oleh Judicial Appointment Commission. Datuk Seri Anwar boleh tukar kalau dia nak tukar. Dia boleh betulkan pelantikan ini. Tapi kena ingat, kalau tukar Ketua Hakim Negara, yang lain ni macam mana? Ketua Hakim Mahkamah Besar Melaya, Ketua Hakim Mahkamah Besar Sabah Sarawak. Ini juga lantikan zaman Mahathir.
hakim-hakim di Mahkamah Persekutuan. Semua lantikan zaman Mahdi. Sebahagian besar hakim-hakim Mahkamah Rayuan lantikan zaman Mahdi. Sebahagian besar hakim-hakim di Mahkamah Tinggi juga ada di kalangannya ketua hakim yang dilantik zaman Mahdi. Takkan nak tukar semua? Kita nak buang semua hakim Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan. Maknanya apa? Kita memberi gambaran bahawa kerajaan hari ini berperang dengan institusi kehakiman keseluruhannya. Kan? Apa akan jadi? Apa akan jadi pada negara? Huru-hara. Ini kita kena faham. Jadi, saya nak beritahulah, kan? Kita semua kasih dengan Datuk Seri Najib. Kan? Percayalah, kan? Saya juga yakin bahawa akhirnya insya-Allah, kan? Sebelum Kebawarduli Tuanku ni berundur kembali ke Istana Pahang, saya yakin beliau akan mempertimbangkan untuk Datuk Seri Najib diberikan pengampunan.